家里基督教小学生，早安！ Selamat pagi anak-anak SD Kristen Kalvari. 我们要聚会， Kita akan memulai chapel kita. 我们还没有聚会，我们要先祷告。 Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. 我们在天上的父， Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, 我们感谢你的恩典， kami bersyukur atas anugerah-Mu 因为你很好， karena Engkau adalah Allah yang baik 带领我们的生活。 yang telah memimpin hidup kami 过去一个星期， melalui satu minggu. 今天早上 Pada pagi ini, 礼拜一， pada Senin ini, 我们还没有开始我们的课程， sebelum kami memulai pelajaran-pelajaran 我们要 kami, 敬拜你， kami akan menyembah Engkau terlebih dahulu. 求你赦免我们的罪， Kami mohon Engkau mengampuni segala dosa-dosa 让我 kami, 们能够 sehingga kami boleh 荣耀你的名。 memuliakan nama-Mu. 奉主耶稣名， Di dalam nama Tuhan Yesus, 阿门。 amin. 今天我们要学一条新的歌， Nah, hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru. 不是单单一个歌，这个也是一个我们的祷告，我们的希望。 Nah, ini bukan hanya sebuah lagu pujian, tetapi juga merupakan doa dan pengharapan kita. 我们要学识三个文这个歌， Nah, kita akan belajar lagu ini dalam 3 bahasa. 第一是印尼文， Pertama dalam bahasa Indonesia, 姑mau menjadi murid Yesus。 就是主啊，我要做你的信徒。第二是中文，主，我要做你的信徒。 Nah, yang kedua dalam bahasa Mandarin yang berarti ku mau menjadi murid Yesus. 第三是英文， Nah, yang ketiga nanti kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. bahasa Inggris。 Dalam bahasa Inggris. Lord, I want to be a Christian。 Jadi Tuhan, aku mau menjadi orang Kristen atau menjadi murid-Mu. 等下你们可以看它的歌词， Nanti anak-anak bisa melihat teksnya, 你 ya, 们可以写诗 kata-katanya 啊。 di sini ya. Bisa lihat, kalian bisa belajar sama-sama. Ku mau jadi murid Yesus di dalam jantungku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam jantungku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. 主啊，我要做你信徒，在我心，在我心。主啊，我要做你信徒，在我心，在我心，在我心。主啊，我要做你信徒，在我心。Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. 现在我们要听上帝的话。 Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们还没有听上帝的话，我们要再次祷告。 Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. 我们在天上的父， Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, 我们求你给我们聪明智慧， kami mohon Engkau memberikan kami hikmat bijaksana, 让我们能够明白你的真理，
supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, 让我们真正相信依靠主耶稣基督。 supaya kami bisa sungguh-sungguh dan berharap kepada Tuhan Yesus. 我们这样祈求祷告， Kami berdoa 奉主耶稣名， di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 今天早上我们要学习是从约翰福音1章 Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 1, 第35节到51节， dari ayat 35 sampai 51. 关于主耶稣最早晨的他的门徒。 Yaitu tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. 我们知道主耶稣侍奉的时候，他的时间不长， Kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu waktunya tidak panjang, 3年半， hanya 3,5 tahun. 但是他有他的门徒。 Tetapi Tuhan Yesus punya murid-murid, 如果你们看，有12个门徒， yaitu dia punya 12 murid. 他们是做主耶稣基督的使徒。 Dan mereka inilah yang menjadi rasul dari Tuhan Yesus. 但是主耶稣也是有40位门徒， Tetapi Tuhan Yesus juga punya murid yang lain, yaitu 70 orang. 为什么12呢？ Nah, sekarang mengapa murid-murid Tuhan Yesus itu 12因 orang? 为主耶稣要派他们以后侍奉他两位啊。 Karena setelah itu Tuhan Yesus mau mengutus mereka pergi untuk melayani itu berdua-berdua. 如果12个，就是有6对哦。 Jadi kalau 12 itu akan menjadi 6 pasang. 那是现在我们要看哦， Nah, sekarang kita akan melihat ya, membaca Yesus. dari Alkitab. 主耶稣还没有侍奉的时候施洗约翰已经开始侍奉6个月。 Nah, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, itu ada yang namanya Yohanes Pembaptis sudah memulai pelayanannya sebelumnya itu sudah 6 bulan. 施洗约翰侍奉的时候，他叫每个人要悔改。 Nah, waktu Yohanes Pembaptis melayani, dia meminta semua orang bertobat. 犯罪的人要悔改， Orang yang berdosa harus bertobat. 因为上帝的国要来人了。 Karena kerajaan Allah itu sudah mau datang. 主耶稣侍奉的时候，他也是一样讲哦。 Nah, waktu Tuhan Yesus melayani, dia juga mengatakan hal yang sama. 你们全部人要悔改， Kalian semua harus bertobat. 你要悔改，我要悔改啊。 Kamu harus bertobat, saya juga harus bertobat. 为什么呢？ Mengapa? 因为你犯罪，我也是犯罪啊。 Karena kamu berdosa, saya juga 主 berdosa. 耶稣他的宝血在十字架能够洗净我们的罪。 Nah, darah Tuhan Yesus yang kudus, yang dari atas kayu salib itu dapat menyucikan segala dosa kita. 当施洗约翰侍奉的时候，他很多门徒。 Nah, waktu Yohanes Pembaptis melayani, dia punya banyak sekali murid. 他介绍主耶稣的时候， Dia memperkenalkan Tuhan Yesus. 看啊， Dia mengatakan, lihatlah, 这个是上帝的羔羊， inilah anak domba Allah 要担当罪人的罪啊，全世界人的罪啊。 yang akan menanggung dosa seluruh dunia. 他这样介绍主耶稣啊。 Itulah cara dia memperkenalkan Tuhan 你们知 Yesus. 道吗？主耶稣是很多名，很多他的这个称呼哦， Nah, anak-anak tahu nggak? Tuhan Yesus itu punya nama, punya banyak gelar. 超过362个。 Nah, gelar Tuhan Yesus itu melebihi 360 buah. 在世界上没有人有这样的多名，这样多的称呼啊。 Nah, di dunia ini tidak ada seorang pun yang punya gelar seperti sebanyak Tuhan Yesus. 名也没有跟主耶稣这样多 Nah, 啊。 nama juga tidak ada yang sebanyak Tuhan Yesus. 当施洗约翰介绍给他的门徒看啊，上帝的羔羊啊。 Nah, waktu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus bahwa lihatlah anak domba Allah, 有他的门徒现在要开始做主耶稣的门徒啊。 nah, saat itu ada murid-murid Yohanes itu yang mulai mau menjadi murid-murid Tuhan 因为 Yesus. 如果人家单单做约翰的门徒，人家不能得救咯。 Karena kalau orang hanya menjadi murid Tuhan Yohanes Pembaptis, dia tidak akan mendapatkan 小 keselamatan. 孩子们也是一样哦。 Demikian juga 如 anak-anak. 果你们单单做这个学校加勒基督小学校，
Kalau anak-anak hanya menjadi murid dari SD Kristen 你 Kalvari, 们不能得救咯。 kalian tidak bisa mendapatkan 你 keselamatan. 们要做主耶稣的门徒， Tetapi kalian juga harus menjadi murid Tuhan Yesus. 你们才能够得救。 Baru kalian bisa mendapatkan keselamatan. 那现在你看啊，当约翰这样介绍啊，他有一个门徒啊，他的名字叫安德烈啊。 Nah, waktu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus, Yohanes itu mempunyai seorang murid bernama Andreas. 啊，这个安德烈啊，他最先跟随做主耶稣的门徒啊。 Nah, Andreas inilah yang paling pertama mengikuti Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. 当他做门徒不够哦， Tetapi dia hanya menjadi murid itu tidak cukup. 如果你信主耶稣，你做主耶稣的门徒，那是也是不够哦。 Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu hanya menjadi murid Tuhan Yesus itu juga nggak cukup. 啊，你有弟兄姐妹啊， Karena kamu juga punya 你有 saudara-saudara, 爸爸妈妈哦。 kamu punya papa 啊， mama. 这个安德烈啊，他带他的哥哥来做主耶稣的门徒，来相信主耶稣啊。 Nah, Andreas ini dia membawa kokonya ya, abangnya untuk ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus dan juga menjadi murid Tuhan 他的 Yesus. 哥哥是什么名字呢？ Nah, siapa nama abangnya? 他的哥哥的名字，这里约翰福音1章44节。 Nah, nama abangnya itu bisa kalian baca di Yohanes pasal 1 ayat 40. 西门就是他的名哦。 Namanya adalah Simon. 当他带西门他的哥哥做主耶稣的门徒啊， Nah, waktu Andreas membawa abangnya Simon menjadi murid Tuhan 他 Yesus, 说：“哥哥， dia berkata begini, Koko, abang, 现在我们知道了有弥赛亚， sekarang kita sudah tahu ya, sekarang ada Mesias. 为什么弥赛亚呢？ Mengapa Mesias? 弥赛亚就是希伯来文。 Nah, Mesias itu adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani. 啊，他在这个英文啊是叫中文就是叫基督。 Yang dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Kristus. 基督的意思啊，就是上帝恩高高莫的。 Kristus itu artinya yang diurapi Allah. 啊，主耶稣啊，他是耶稣基督， Nah, Tuhan Yesus, nama lengkapnya adalah Yesus Kristus. 因为上帝恩高高莫，他做3个工作。 Karena Allah mengurapi dia mempunyai 3 jabatan, 3 pekerjaan. 第一个侍奉是做先知， Nah, jabatan pertama dia adalah sebagai nabi. 天父上帝要讲的话，通过主耶稣他讲出来了。 Semua yang Allah Bapa mau katakan, sudah Tuhan Yesus katakan semuanya. 那主耶稣讲的话，他的门徒好好听咯。 Nah, semua yang Tuhan Yesus katakan didengarkan dengan baik-baik oleh semua 也 murid-muridnya. 是有圣灵帮助他们以后啊，主耶稣的使徒啊，他们写新约圣经啊。 Dan juga dengan bantuan pertolongan dari Roh Kudus, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus itu juga menulis perjanjian baru. 他们不是读很多书的喽。 Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan orang yang berpendidikan tinggi. 彼得是大鱼的人喽， Nah, Petrus adalah seorang nelayan. 他的弟弟安德烈也是喽。 Nah, adiknya Andreas juga seorang nelayan. 那以后如果你看43节啊，他们不是2个人啊，相信跟随耶稣做耶稣的门徒咯。 Nah, tadi kita sudah melihat ya, ada 2 kakak adik yaitu Andreas dan Simon sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian bukan hanya mereka berdua, ada lagi yang ikut menjadi murid Tuhan Yesus. 那当彼得跟随耶稣的时候啊， Jadi setelah Simon Petrus itu ikut Tuhan Yesus, 主耶稣特别给他名字啊， Tuhan Yesus khusus kasih dia nama. 他的名字，他的父亲给他是西门啊。 Nama yang ayah bapaknya berikan, ayah ibunya berikan itu Simon. 主耶稣给他名字叫彼得。 Tetapi Tuhan Yesus memberi dia nama baru, namanya Petrus. 彼得啊，他的那个原文是基法。 Nah, Petrus dalam bahasa aslinya itu Kefas. 彼得就是希腊文哦。 Petrus itu adalah kata dalam bahasa Yunani. 基法就是希伯来文哦。 Tetapi Kefas itu dalam bahasa Ibrani. 为什么这样名呢？ Nah, mengapa dikasih nama seperti itu? 因为它是小的这个舌头啊。
Karena itu artinya adalah sebuah batu kecil. 小孩子们看小石头啊，它就是叫基法还是彼得了。 Nah, waktu anak-anak melihat batu-batu kecil, kamu ingat itu artinya adalah Kefas. 那我们看哦，现在不是他两个弟兄做主耶稣的门徒哦， Jadi, sekarang bukan hanya dua kakak adik itu, Andreas dan Simon yang sudah jadi murid Tuhan Yesus, 他们住在伯赛塔 mereka tinggal di Betania, Bethsaida 啊，这个伯赛塔他们在哪边住啊？他们有朋友哦。 Nah, tentu saja mereka tinggal di Bethsaida itu mereka punya teman-teman. 你看他的朋友是什么名呢？ Nah, siapa nama teman-teman mereka? 44节跟我们讲，他的名叫腓利。 Nah, di ayat 44 kita membaca nama orang teman-temannya itu adalah Filipus. 然后腓利来跟从我嘛。主耶稣跟他讲，来跟从我吧。 Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Mari ikutlah aku." 腓利也是跟随耶稣了。 Akhirnya Filipus pun ikut Tuhan Yesus. 但是你看不是单单腓利跟随主耶稣哦，腓利在那边也是有一个朋友叫拿大耶哦，45节了。 Di ayat 45, bukan hanya Filipus kemudian ikut Tuhan Yesus, di sana juga dia punya seorang teman bernama Nathanael. 我们看拿大耶他有是主耶稣叫他做门徒哦。 Akhirnya Tuhan Yesus juga memanggil Nathanael menjadi muridnya. 当腓利介绍主耶稣跟拿大耶讲的时候Waktu Filipus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada Nathanael, dia berkata demikian. 45节。 Ayat 45. 摩西在律法上所写的， Dia bilang, apa yang sudah ditulis oleh Musa di dalam kitab Taurat, 现在已经有这个人，这个人是叫在约瑟的儿子拿撒勒人的耶稣。 nah dia inilah sudah ada di sini, dia ini bernama Yesus, putra dari Yusuf dari Nazaret. 但是呢，他听到拿撒勒这个是很小的地方喽。 Nah, waktu Nathanael mendengar demikian, kata Nazaret, dia tahu, oh Nazaret itu kota yang kecil, 会不 tempat 会 yang 从 kecil. 这个拿撒勒出一个先知呢？ Dia berpikir, apakah dari Nazaret akan keluar seorang nabi? 刚才我讲他们现在要认识耶稣，不是单单耶稣拿撒勒，他是弥赛亚。 Tadi sudah saya sebutkan, mereka akan berkenalan dengan Yesus yang bukan hanya orang dari Nazaret tetapi adalah Mesias. 弥赛亚他是先知， Mesias adalah seorang nabi. 刚才我已经讲过了， Tadi sudah dikatakan ya, dia itu 他 nabi. 也是祭司， Nah, Mesias itu juga adalah seorang imam. 他为我们的罪做上帝的羔羊，被人家钉在十字架。 Nah, sebagai imam Mesias adalah Tuhan Yesus itu dia demi kita ya menjadi korban ya mati di kayu salib. 他也是祭司，他也是羔羊Jadi Tuhan Yesus adalah Mesias, dia sendiri adalah imam, dia sendiri juga adalah domba Allah. 他为我们的罪在十字架被人家钉流出血。 Dia demi dosa-dosa kita, dia mati di kayu salib mengalirkan darah. 能够洗净我们的罪。 Dan darahnya itu dapat menyucikan dosa-dosa 小 kita. 孩子们， Anak-anak, 我们犯罪kita adalah orang berdosa. 罪带给我们死。 Nah, dosa itu membawa kematian untuk kita. 如果我们有坏的思想， Kalau kita punya pikiran yang jahat, 我们讲不好的话， kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang 我们 kotor, 犯罪的时候 waktu kita berdosa, 带给人家死亡itu membuat kita mati, ya, membawa kematian bagi manusia. 如果人家的罪不得上帝的赦免， Nah, kalau dosa manusia tidak diampuni oleh Allah 通过主耶稣的宝血， melalui darah Tuhan 那 Yesus, 个人死掉的时候， nah waktu orang itu mati, 天使抓他的灵魂丢在这个地狱。 maka malaikat dari Allah akan mengambil roh itu dan roh orang itu dan membuangnya ke dalam neraka. 在那边他的火 Nah, di dalam api neraka itu 他的虫 ulatnya 他的火 dan 不会 apinya, 死ulatnya tidak pernah 永 mati 远远痛 dan 苦 apinya tidak pernah padam, di sana menderita 但 selama-lamanya. 是如果我们信主耶稣， Tetapi kalau kita percaya Tuhan 我们跟 Yesus, 主耶稣
讲主耶稣，求你赦免我们的罪。 Kalau kita katakan kepada Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku, 啊，主耶稣要赦免我们的罪 maka 啊。 Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa 现在我 kita. 要问哦， Nah, sekarang saya mau bertanya, 啊，主耶稣啊，你们已经找他吗？ apakah anak-anak sudah mencari Tuhan Yesus? 叫他赦免你们的罪吗？ Apakah sudah meminta Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa 如果还 kalian? 没有， Kalau belum, 现在你要做咯。 nah sekarang kamu lakukan. 那现在我们看啊，主耶稣不是单单这个先知、祭司，他也是国王啊。 Nah, tadi Tuhan Yesus adalah Mesias, dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya imam, dia juga adalah raja. 国王他是要打败什么呢？ Nah, sebagai raja, dia harus mengalahkan apa? 我们每个人的敌人啊。 Yaitu mengalahkan musuh semua orang. 什么人是我们的敌人呢？ Nah, siapa itu musuh manusia yang? 死亡啊！ Yaitu kematian. 主耶稣怎么样打败死亡呢？ Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan kematian? 他用他的十字架死， Dia memakai kematiannya di kayu salib. 他的血洗净我们的罪。 Dengan darahnya dia menyucikan dosa-dosa 礼 kita. 拜五人家钉他十字架， Pada hari Jumat dia disalibkan. 他没有罪， Dia yang tidak berdosa 为我们的罪死。 mati demi dosa-dosa 礼拜 kita. 五死，人家礼拜五埋他。 Jadi dia mati pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu juga dia dikuburkan. 第三天礼拜天呢，他复活。 Pada hari yang ketiga yaitu hari Minggu dia bangkit. 那个复活就是证明他已经打败死亡啊。 Nah, kebangkitannya itulah membuktikan Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. 他的坟墓是空的 Nah, kuburnya itu kosong. 啊，在这个世界很多坟墓啊 Nah, di dunia ini banyak kuburan. 啊，但是空的坟墓就是主耶稣的坟墓啊。 Tetapi hanya kubur Tuhan Yesus adalah kubur kosong. 当这个腓力跟拿大爷讲的时候啊，拿大爷不相信主耶稣咯。 Nah, waktu Filipus memberitahukan Nathanael tentang Tuhan Yesus, Nathanael belum mau percaya kepada Tuhan Yesus. 但是主耶稣啊，他不会对拿大爷生气啊。 Tetapi Tuhan Yesus tidak marah kepada Nathanael. 啊，如果现在你们还没有信主耶稣啊，主耶稣也不会跟你们生气了。 Nah, sekarang juga kalau anak-anak belum percaya Tuhan Yesus juga tidak marah kepada 因为 anak-anak. 他很常忍耐呀。 Karena Tuhan Yesus itu panjang sabar. 啊，47节他说， Ayat 47. 啊，你看啊，主耶稣啊跟拿大爷见面的时候啊， Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Nathanael, 那主耶稣怎么样跟他讲啊？ apa kata Tuhan Yesus kepada 48 Nathanael? 节 Ayat 8, 啊，他说 48. 啊，你就是一个这个什么以色列人啊， Dia mengatakan engkau adalah seorang Israel. 你呀、还称白的以色列人啊。 Kamu adalah seorang Israel yang jujur. 那现在拿大爷啊，他吓到我，为什么主耶稣还没有跟他见面？主耶稣知道他呢？ Jadi waktu itu Nathanael langsung kaget. Dia pikir kenapa dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu tentang dirinya. 你们不要记得啊，主耶稣啊，你不要忘记啊，主耶稣不是单单100%人啊，他也是100%上帝啊。 Nah, kalian jangan lupa, Tuhan Yesus itu kan bukan hanya 100% manusia, dia juga 100% Allah. 全部都是他知道啊， Semua hal dia tahu. 他知道你的思想，我的思想啊， Dia tahu pikiran kamu, dia juga tahu pikiran saya. 他知道昨天、今天、永永远远啊。 Tuhan Yesus itu tahu tentang yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang selama-lamanya dia tahu. 他说啊，我知道你啊，刚才啊，在这个无花果树的下面啊， Nah, Tuhan Yesus bilang kepada Nathanael, saya tahu tadi kamu itu duduk di bawah pohon ara. 为什么拿大爷在这个无花果树的下面坐呢？ Nah, mengapa Nathanael itu duduk di bawah pohon ara? 以前是没有那个冷气咯， Karena zaman dulu itu tidak ada AC. 那以前呢也是没有风扇咯， Jadi juga tidak ada kipas 以 angin. 前的家也没有像我们现在家很大咯。 Jadi rumah zaman dulu itu tidak ada seperti rumah kita yang besar-besar. 但是感谢主， Tetapi puji 在 Tuhan, 以色列很多无花果树啊， di Israel itu banyak pohon ara. 那它的叶啊是能够做什么啊？跟我们做雨伞一样啊。
Nah, daun-daun dari pohon ara itu sangat teduh ya, jadi bisa seperti payung meneduhi kita. 那大爷是在这个树下面，他做什么呢？ Jadi, mengapa Nathanael duduk di bawah pohon ara itu? 他不是玩哦， Bukan buat main-main, 他写是圣经啊。 dia sedang belajar kitab 哇 suci. 他说啊，主耶稣，你没有看到我的时候，你知道啊，我做什么？ Dia bilang sama Tuhan Yesus, wah Tuhan Yesus ya, walaupun kamu tadi tidak melihat saya, tapi kamu tahu apa yang sedang saya lakukan. 49节，你看怎么样对耶 Coba 稣 kamu 说？ baca di ayat 49. 他说：“拉比啊， Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, 你是上帝的儿子啊， engkau adalah putra Allah. 你是以色列的王啊。 Engkaulah raja orang 刚 Israel. 才啊，他怀疑耶稣是先知了。 Pertama-tama dia masih ragu-ragu tentang Yesus adalah seorang 现 nabi. 在他不是单单相信耶稣是先知啊，他是相信主耶稣是以色列人的王啊。 Nah sekarang dia bukan hanya sudah percaya Tuhan Yesus itu seorang nabi, tetapi sekarang dia percaya Tuhan Yesus juga seorang raja orang Israel. 为什么呢？ Mengapa? 因为主耶稣啊，就是大卫王的后裔啊。 Karena Tuhan Yesus itu adalah keturunan dari Raja Daud. 上帝已经跟大卫王承诺， Karena Tuhan Allah telah berjanji kepada Raja Daud, 你的后裔以后啊，会做以色列的王啊，永永远远啊。 Allah berjanji kepada Raja Daud bahwa keturunanmu nanti akan menjadi Raja Israel selama-lamanya. 为什么会这样呢？ Mengapa 啊， demikian? 因为主耶稣啊，以后他为我们的罪死啊，他不是单单复活， Karena setelah itu Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa-dosa kita, dia bangkit 你们 juga. 记得吗？当主耶稣死的时候啊，上面有写啊，拿撒勒的耶稣，犹大人的王啊。 Kalian ingat nggak waktu Tuhan Yesus disalibkan? Disalib di atas kayu salib dari Tuhan Yesus itu ditulis kata Inri yang berarti Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. 他以后会再来啊。 Nanti Tuhan Yesus akan kembali, 他 datang 死后 kembali. 时候啊，他升天，他要再来啊。 Setelah dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga, dia akan datang kembali. 他来的时候啊， Ketika Tuhan Yesus datang 他做 kembali, 什么啊？ apa yang akan dia lakukan? 他做万王之王啊，万主之主啊。 Saat itulah dia akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. 啊，因为拿大良这样讲啊，怎么样耶稣回答？他在50节咯。 Nah, karena Nathanael berkata begitu, apa jawaban Tuhan Yesus kepadanya? Ayat 50. 啊，50节、51节啊，我们看啊，51节， ayat 我实 51实在在告诉你们， Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael, aku mengatakan kepadamu sesungguh-sungguhnya. 啊，这里说啊，你们呢不是单单拿大爷，但是彼得啦、安德烈啦、腓力拿大烈啊，有他的4个门徒现在。 Jadi saat itu Tuhan Yesus sudah mempunyai 4 murid. Jadi dia mengatakan kalian 啊，他是说啊，将要看见呢天开了 kalian akan melihat langit terbuka 啊，他是说啊，你们可以看到什么呢？看到上帝的天使啊， dan akan melihat malaikat-malaikat Allah 这个是向上下来 turun naik ya 在人子的身上。 kepada putra manusia. 为什么这样呢？ Mengapa demikian? 因为主耶稣不是单单神子啊， Karena Tuhan Yesus itu bukan hanya putra Allah, 他也是人子啊。 dia juga putra manusia. 他为什么变人子呢？ Mengapa Tuhan Yesus menjadi putra manusia? 他要做我们的救主啊， Karena dia mau menjadi juru selamat 他 kita. 要代替我们在十字架为我们的罪死啊。 Dia mau menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib. 那主耶稣就是天使的这个上帝了。 Nah, Tuhan Yesus adalah Allah dari para malaikat. 哇，这个天使啊，圣经讲啊，上下来啊，在人子的身上啊。 Nah, Alkitab memberitahukan kita, malaikat-malaikat itu akan turun naik kepada putra 这个意 manusia. 思是什么？以后如果主耶稣第2次再来啊， Apa artinya? Artinya nanti kelak Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, 他也是要带
天使来呀、 Dia juga akan membawa malaikat-malaikat turun. 这个天使啊，他要用这个天使啊打败啊这个很多这个邪灵啊 Maka dia akan memakai malaikat-malaikat itu untuk mengalahkan roh-roh jahat. 小孩子们， Nah, anak-anak sekalian, 今天早上 pagi ini 我们已经学识 kita sudah belajar 主耶稣 Tuhan 不 Yesus 是单单他侍奉，但是他也是有门徒， bukan hanya Tuhan Yesus melayani, dia juga punya murid-murid. 不是马上有12个门徒了 Jadi Tuhan Yesus bukan dalam sekali waktu sekaligus punya 12 murid. 现在我们看呢，最先跟随耶稣就有4位门徒了。 Sekarang hari ini kita sudah belajar ya, 4 murid pertama yang pertama kali mengikut Yesus. 他们以前是这个约翰的门徒了。 Yang sebelumnya mereka ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis. 如果单单做约翰的门徒，不能得救了。 Karena kalau hanya menjadi murid Yohanes Pembaptis itu tidak bisa mendapatkan keselamatan. 他们要做主耶稣的门徒， Mereka harus menjadi murid Yesus 像你们一样咯。 seperti 如 kalian. 果你们单单做这个加勒基督教学校的门徒， Kalau kamu hanya menjadi murid-murid SD Kristen Calvary, 没有做主耶稣的门徒， tidak menjadi murid-murid dari Tuhan 你 Yesus, 们没有得救咯。 maka kalian juga tidak akan mendapatkan 所 keselamatan. 以你看安德烈他做耶稣的门徒， Oleh sebab itu kamu lihat Andreas dia menjadi murid Yesus, 不是单单他一个人咯， bukan dia sendiri. 他带他的哥哥西门， Dia membawa abangnya Simon. 然后主耶稣给这个西门那个特别的名啊， Lalu Tuhan Yesus memberi nama khusus kepada Simon, 叫彼得， yaitu Petrus, 小石头 yang berarti batu kecil. 然后他们回到家乡Setelah mereka kembali ke desa 在家 mereka, 乡叫波塞达， yaitu Bethsaida, 他们有朋友咯， di sana mereka punya teman. 他们带他的朋友也是做耶稣的门徒了。 Lalu mereka juga membawa teman-temannya menjadi murid Yesus. 他2个朋友是什么名呢？ Siapa nama kedua temannya itu? 腓力 Filipus 第一个是呢拿大业 dan Nathanael. 感谢主，现在主耶稣有4个门徒了 Puji Tuhan, sekarang Tuhan Yesus sudah punya 4 murid. 他们跟随耶稣， Mereka mengikuti Yesus, 学识主耶稣， belajar dari Tuhan Yesus. 以后主耶稣差派他们 Akhirnya nanti Tuhan Yesus mengutus mereka 传福音 untuk memberitakan Injil 开新约的教会。 dan mendirikan gereja-gereja perjanjian baru. 小孩子们， Nah, anak-anak sekalian, 现在你们是加勒基督教学校的门徒， sekarang kalian menjadi murid-murid SD Kristen Calvary. 那个不够咯， Tidak cukup sampai di situ. 要做主耶稣的门徒。 Kalian harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. 像刚才我们唱的诗歌， Seperti lagu yang sudah kita pelajari tadi. 主啊，我要做你的门徒， Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu 在我心 di dalam hatiku. 现在我们祷告了， Mari kita berdoa 让我们做主耶稣的门徒。 supaya kita bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. 我们在天上的父， Allah Bapa yang di surga, 我们感谢你， kami mengucap syukur 主 kepadamu. 耶稣呼召 Tuhan Yesus telah memanggil 安德烈 Andreas 做他的门徒， menjadi muridnya. 安德烈带他的哥哥、 Andreas kemudian membawa abangnya 他的朋友 dan juga teman-temannya 做主耶稣的门徒。 menjadi murid-murid Tuhan 现 Yesus. 在天父上帝， Allah Bapa yang di surga, 我们也是要做主耶稣的门徒， sekarang kami juga mau menjadi murid-murid 让 Tuhan 我 Yesus 们 supaya kami 能够学识主耶稣的榜样， dapat belajar dari teladan Tuhan Yesus, 做见证， menjadi saksi 带领更多人做主耶稣的门徒。 dan membawa lebih banyak orang menjadi murid-murid 主 Tuhan 你祝 Yesus. 福我们， Berkatilah kami, 我们的爸爸妈妈， orang tua 我 kami, 们的家庭， keluarga kami, 我们的朋友， teman-teman kami, 我们的老师， dan guru-guru 我 kami, 们的学校， dan sekolah kami, 荣耀你的名。 supaya dapat memuliakan 求你 namamu. 赦免我们的罪， Ampunilah segala dosa kesalahan kami. 奉主耶稣名， Di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.